Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani binti Abdul Razak. Saya pemegang nombor matrik 278653. Saya daripada kumpulan 18. Jadi, tugasan untuk kumpulan kami adalah filem yang bertajuk A Moment to Remember. Jadi, di sini saya akan menerangkan isu psikologi yang digambarkan dalam filem A Moment to Remember, iaitu isu psikologi kognitif, biologi, yang berkait dengan fungsi otak atau memori seseorang dan juga kecelaruan psikologikal, iaitu yang turut berkait rapat dengan penyakit Alzheimer yang dihidapi oleh watak utama iaitu Suji, dan juga perubahan tingkah laku akibat daripada penyakit tersebut serta kemurungan yang dialami oleh Suji berdasarkan peristiwa ataupun pengalaman yang dilalui oleh Suji. Seterusnya, apakah bentuk ataupun jenis kecelaruan psikologi ini? Jadi, menurut DSM-5 iaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, penyakit Alzheimer ini diklasifikasikan sebagai penyakit ataupun jenis gangguan neurokognitif utama atau kecil, iaitu ketidaknormalan tingkah laku dan psikologi yang berkaitan dengan ketidakfungsian otak. Ia didiagnosis berikutan ujian genetik untuk menentukan mutasi genetik penyebab dari sejarah keluarga seseorang. Contoh yang dapat diambil berdasarkan ketidaknormalan tingkah laku Sujin adalah ketika Sujin membuang air kecil sambil berdiri di depan keluarga dan juga suaminya tanpa sedar. Alzheimer. Mungkin ada yang berfikiran, apakah sebenarnya Alzheimer itu? Jadi, penyakit Alzheimer adalah penyebab demensia yang paling umum dan bertanggungjawab atas 6 hingga 80% daripada seluruh kasus demensia. Demensia adalah gangguan otak yang mengakibatkan kehilangan kemampuan intelektual dan sosial seseorang. Penyakit ini tergolong sebagai penyakit progresif yang mengganggu fungsi mental seseorang seperti memori, perilaku seseorang yang juga melihatkan perilaku yang abnormal. Terdapat diagnosis yang menjelaskan tentang perubahan otak yang menyebabkan penyakit Alzheimer ini. Yang dipersetujui adalah dua ciri yang berbeza, iaitu kusuk dan juga plak. Kusuk adalah pemintalan helai protein yang tidak normal yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan isyarat saraf. Manakala plak pula berkaitan dengan agregat protein beta amyloid yang menyebabkan gangguan dalam komunikasi sel ke sel dan akhirnya menyebabkan kematian sel di otak. Simptom-simptom bagi penyakit Alzheimer ini adalah seperti melupakan tarikh ataupun peristiwa penting, salah tempat, sukar melakukan ataupun menyelesaikan aktiviti di rumah ataupun di tempat kerja, kehilangan kemampuan dalam merancang ataupun menyelesaikan masalah dan menunjukkan mood ataupun kepribadian yang berubah. Setakat ini tiada rawatan khusus yang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer ini, namun pengambilan ubat-ubatan yang disyorkan oleh doktor ataupun pihak hospital dapat melambatkan daripada ianya berlaku lebih buruk, dan melihat kembali foto-foto ataupun kenangan lama dapat memberi ingatan kepada pesakit Alzheimer untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rasuah binti Idrus, nombor kad matrik 278543. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu kehidupan dengan adanya kecelaruan psikologi ini. Yang pertama adalah tidak dapat membuat keputusan dengan baik. Yang kedua adalah menjejaskan kegiatan seharian. Yang ketiga adalah tidak dapat mengingati sesuatu yang baru. Yang keempat adalah perubahan tingkah laku. Hal ini dibuktikan di mana Sojin telah tidak sengaja mencederakan suaminya sewaktu dia bertengkar dengan bekas teman lelaki di rumahnya sendiri. Hal ini juga, seterusnya, perubahan tingkah laku ini dapat dilihat di mana Sojin telah mengambil keputusan untuk meninggalkan suami dan keluarganya untuk mendapat rawatan secara sendirian. Seterusnya adalah kesan kecelaruan psikologi terhadap diri dan juga orang lain. Terdapat 3 kesan terhadap diri, iaitu membahayakan diri sendiri, tidak dapat menumpukan fokus dengan baik dan terpaksa berhenti kerja. Dan terdapat 2 kesan terhadap orang lain, iaitu keluarga tidak dapat menerima kenyataan tentang penyakit Alzheimer ini, dan keluarga dan orang terdekat berasa sedih kerana penyakit ini amat sukar dipulihkan. Jin membahayakan dirinya sendiri dengan dia tidak dapat mengingati jalan pulang dan juga terlupa untuk menutup api ketika memasak. Hal ini jika dibiarkan, kebakaran yang lebih besar akan berlaku. Soji juga terpaksa berhenti kerja kerana dia telah lupa bagaimana cara untuk menggunakan telefon bimbit dan tidak dapat melakukan pelbagai kerja dalam satu masa. Seterusnya adalah faktor yang menyebabkan berlaku kecelaruan psikologi dalam watak filem A Moment to Remember ini adalah faktor psikologi dan faktor biologi. Faktor psikologi ini di mana
Sojin amat tertekan sewaktu dia ditinggalkan oleh kekasihnya di stesen kereta api. Seterusnya adalah faktor biologi di mana doktor telah mengesahkan sel-sel saraf Sojin telah mati dan menyebabkan kerosakan di bahagian otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan 3 teori psikologi yang dapat dikaitkan dalam filem A Moment to Remember. Pertama, teori yang dapat kita lihat dalam filem ini ialah teori psikodinamik. Kedua, teori kognitif. Dan ketiga, teori kontekstual. Teori psikodinamik ini merupakan teori yang menerangkan bahawa sifat dan perkembangan yang berlaku ke atas seseorang yang terdiri daripada pelbagai elemen, iaitu emosi, peribadi dan pelbagai faktor lain. Manakala teori kognitif pula menerangkan teori yang lebih menekankan ke arah pemikiran sedar seseorang. Dan seterusnya, teori kontekstual merupakan istilah konteks yang menunjukkan bahawa keadaan sekeliling yang mempengaruhi proses mental yang dapat mempengaruhi kepentingan atau kepentingannya. Sebagai contoh, peristiwa filem A Moment to Remember yang dapat kita kaitkan melalui teori kognitif ialah menerusi usaha yang dilakukan oleh Chul So untuk mengembalikan keadaan isterinya, iaitu Su Jin, seperti sedia kala yang mengidap penyakit Alzheimer dementia. Saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Osman, nombor matrik 278677. Saya akan menceritakan tentang personaliti yang terdapat dalam watak utama filem A Moment to Remember, iaitu watak Kim Soo Jin. Personaliti yang dapat digambarkan oleh Kim Soo Jin dalam filem A Moment to Remember ialah dia seorang yang pemaaf, kerana Kim Soo Jin meminta suaminya iaitu Chul So supaya memaafkan ibunya yang telah lama suaminya berdendam kerana masa lalu yang menyebabkan Chul So yang tidak suka terhadap ibunya. Yang keduanya, personaliti yang dapat digambarkan Kim Soo Jin juga ialah beliau seorang yang mudah lupa, kerana banyak watak dalam filem itu Kim Soo Jin amat lupa orangnya kerana dia menghadapi sesuatu penyakit. Personaliti yang lain dapat digambarkan oleh beliau ialah dia seorang yang sangat baik hati dan penyayang, kerana beliau sangat menyayangi suaminya walaupun beza taraf. Kerana Kim Soo Jin ni seorang anak CEO, tetapi suaminya Choi Chul So seorang juru bina dan seorang arkitek. Nama saya Wan Siti Kuzaimanis binti Wan Mahmud, nombor matrik 278405. Di sini saya akan bertangkan tentang kenal pasti dan terangkan jenis pembelajaran yang berkaitan dalam filem A Moment to Remember, iaitu pelaziman klasik, pelaziman operant dan juga pembelajaran kognitif. Pelaziman operant ialah bertindak ke atas sesuatu, iaitu pelaziman operant yang dinyatakan oleh Skinner adalah membuat kajian hukum kesan ke atasnya. Skinner mencadangkan istilah operant adalah untuk berfikir tentang tingkah laku responden yang merujuk kepada pelaziman klasik. Pelaziman operant adalah apabila organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu mengoperat ataupun operating ke atas persekitarnya. Sebagai contoh, dalam movie A Moment to Remember, Choi Chul So yang pergi ke Temuduga, arkitek di sebuah syarikat yang mengharapkan kekasihnya Su Jin akan gembira serta memuji tindakannya kerana dia telah pergi ke Temuduga tersebut serta mendapat pekerjaan. Pelaziman klasik bermaksud pembentukan reaksi emosi atau tingkah laku refleks dengan memandangkan satu rangsangan sama ada terlazim atau semula jadi dengan sesuatu rangsangan neutral. Sebagai contoh, Choi Chul So yang pulang dari kerjanya di melihat isterinya Su Jin bersama dengan rakan sekerja sedang berbuat dalam keadaan yang kurang selesa, iaitu rakan sekerja Su Jin yang cuba menekan Su Jin yang lupa bahawa dirinya sudah berkahwin, dan pada masa itu Choi Chul So telah mengambil tindakan untuk memukul serta mengheret rakan sekerja Su Jin keluar daripada rumah hingga menyebabkan Su Jin ketakutan serta pingsan di depan rumahnya sendiri. Manakala pembelajaran kognitif berkaitan dengan proses mental yang melibatkan mengamati, mengetahui dan memahami. Contohnya, Choi Chul So yang berusaha untuk melakukan pelbagai cara bagi mengekalkan ingatan isterinya yang mengalami penyakit anemia, menyebabkan dia terpaksa meletakkan nota di setiap penjuru rumah serta menulis alamat rumah untuk Su Jin kerana tidak ingin Su Jin sesak semasa pulang ke rumah.
Cucu juga meletakkan gambar mereka berdua di peti sejuk serta meletakkan nama mereka berdua. Ini adalah untuk mengekalkan ingatan Su Jin agar tidak melupakannya kerana Assalamualaikum, nama saya Nur Aini Akmal binti Ahmad. Nombor matrik saya 278608. Okey, untuk soalan kena pasti jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam filem The Moment to Remember ini. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang itu sendiri dan tidak perlu adanya rangsangan daripada luar. Motivasi ini sudah ada dalam diri seseorang itu dan terdorong melakukan sesuatu itu tanpa disuruh. Motivasi ini berpunca dari dalam diri itu sendiri dan jenis motivasi ini juga dikaitkan dengan beberapa faktor dalaman seperti minat, rasa ingin tahu dan kepuasan diri sendiri. Contoh khusus yang dapat diberikan berdasarkan filem ini ialah apabila Seo Jin iaitu watak heroin telah memilih kerjaya sebagai perekod fashion di sebuah syarikat. Dia memilih kerjaya sebagai perekod fashion disebabkan oleh minat. Sebagai contoh, dia telah mereka satu baju kot untuk suaminya yang ingin mengambil satu ujian menjadi seorang arkitek dan telah mereka dan membuat baju itu sendiri disebabkan dia berminat dalam bidang ini walaupun rakannya telah memberi cadangan untuk membeli sahaja baju itu di kedai. Motivasi ekstrinsik pula merupakan motivasi yang berasal daripada luar ataupun rangsangan oleh seseorang daripada luar. Motivasi ini muncul apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu setelah diperintahkan oleh orang lain. Motivasi ini juga berpunca daripada luar apabila kita membuat sesuatu bagi mendapatkan ganjaran. Contoh khusus motivasi ekstrinsik yang dapat diberikan berdasarkan filem ini ialah apabila Choi Chul-soo iaitu watak utama sebagai hero telah menjalani satu ujian untuk menjadi seorang arkitek disebabkan mendapat dorongan daripada isterinya. Dia telah menduduki satu ujian untuk menjadi seorang arkitek dan telah berjaya menandatangani satu kontrak dengan sebuah syarikat setelah beliau mengemukakan idea tentang satu reka bentuk sebuah rumah yang diinspirasikan daripada isterinya dan beliau telah berjaya meyakinkan pemegang saham syarikat yang ditemuduga dan berjaya mendapatkan kontrak sebagai seorang arkitek. Dia melakukan semua ini untuk membahagiakan isterinya kerana dia telah mempunyai pekerjaan yang tetap.